Dan untuk segmen kali ini kita nak bawakan lagi satu kisah inspirasi buat anda di luar sana. Ya, iaitu berkenaan dengan inspirasi keluarga memata haluan Melaka Kejayaan bersama dengan kita boleh panggil suri usahawan lah. Ya, suri usahawan, suri rumah dan juga usahawan, suri usahawan. Bersama dengan kita iaitu Puan J. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Ya, sihat Puan ya? Ya, alhamdulillah sihat. Terlebih sihat. Alhamdulillah. Okey, pada pagi ni Puan, ada hajatnya kita bawa Puan kemari sebenarnya kan untuk kita membawakan kisah inspirasi kepada masyarakat sana tentang kejayaan Puan sebagai seorang suri rumah dan juga seorang usahawan. Kan? Jadi kepada permulaan topik kita pada pagi ini, apa yang menyebabkan Puan daripada seorang suri rumah dan bertukar kepada usahawan? Di manakah titik permulaannya tu? Ya. Okey, kalau jawab soalan tu. Okey, pada asalnya saya bekerja. Saya bekerja. Lepas tu saya ambil keputusan yang agak berat lah. Saya melepaskan kerja saya pada masa itu tahun 2011. Facebook semua baru dikenali. Betul. Orang semua tak ramai lagi berniaga secara atas talian lah. Jadi pada masa itu kami di antara orang yang terawal berniaga secara atas talian. Sebab asalnya saya ni suka kumpul cadar. Kumpul cadar. Beli cadar online je kerja. Wow. Lepas tu sampai tak tahu tempat nak simpan dah. Sempat nampak je corak macam Inggeris ke, beli. Nampak je yang macam cantik, kita beli. Tapi tak pakai pun. Kadang-kadang kan, cuci seminggu sekali. Itu juga hobi dia lah. Seminggu sekali tukar cadar. Sampai sekarang pun. Oh, okey. Kalau ada macam, memang ada rutin bulanan. Cuma kalau dah sibuk sangat, berbuat sebulan sekali. Jadi dari hobi tu, saya survey dekat dalam Facebook, tak ada lagi yang jual. Masa tu kita masih buat trading. Kita tahu tempat kat mana nak dapatkan stok semua kan. Jadi kita try buat jualan dekat atas talian dulu. Try buat kita tangkap gambar dekat tempat-tempat borong tu. Dapat permintaannya banyak. Ada dekat Negeri Perak masa tu untuk sebab dia nak buka satu kedai lah. So 70 set tu 3 hari je kita buat kedai online. Daripada situlah bermulanya kedai Melissa ni. Wah, itulah dia kan. Okey, selain daripada itu sebagai usahawan juga kan dan juga sebagai seorang suri rumah kan, bagaimana untuk kita nak memberikan masa untuk anak-anak, masa untuk suami dan juga keluarga kan. Dalam masa yang sama ada perniagaan yang perlu diuruskan juga, bagaimana? Okey, macam kami kita ada satu showroom. Okey. Lepas tu kita ada production house juga. And then ada pejabat urusan. Macam kami, saya bernasib baik sebabnya saya sekali dengan husband saya. Jadi untuk bisnes ni sebenarnya memerlukan kerjasama dengan pasangan kita lah. Dari segi rutin harian di rumah dengan pembahagian tugas untuk kita punya kerja dekat luar. Sebab macam saya akan terlibat dengan urusan-urusan di luar, macam kursus ataupun attend apa-apa seminar semua. Macam husband saya, dia akan manage di bahagian production. Jadi kalau macam saya, kalau nak managekan semua memang saya tak mampu. Jadi memerlukan kepakaran daripada pengalaman kerja husband saya selama ni lah, sebelum dia ambil keputusan untuk buat sama-sama dengan saya. Macam di rumah pula, sebab kita tak ada maid, tak ada helper. Tak ada helper yang tetap lah. Ada pun macam kita minta aunty saya jaga, macam tu lah. Waktu saya tak ada, kalau saya terlibat dengan event dekat China ke, yang kat situ memang memerlukan perbincangan yang dari hati ke hati lah. Macam mana kita nak tinggalkan anak kita selama 8 hari, walaupun tak lama tapi lama juga tu. Betul, 8 sebab hari. kita biasa memang macam saya memang akan luangkan masa untuk anak-anak. Macam mana pun kita cuba, macam bila dia orang dah besar sekarang, masa kecil-kecil dulu kita boleh skip lagi. Kalau dah besar ni kita ajak solat berjemaah. Memang kita akan cari waktu untuk solat sama-sama. Tak kira waktu cuti sekolah terutamanya. Kita akan masuk sekejap, sebab masa kerja sendiri ni dia fleksibel. Betul. Jadi kita boleh buat giliran untuk siapa yang masuk dulu, masuk office, siapa yang pergi dulu ke production, siapa yang turun dulu ke showroom. Jadi dia bukan
bukan satu masalah yang besar sangat kalau kita boleh discuss. Itulah hati ke hati itu penting dan saling memahami. Tak adalah sampai masa-masa muka. Rajuk. Seorang expose dekat media, seorang di belakang tabir. Itu pun kalau tak buat betul-betul boleh jadi gaduh juga. Betul. Tapi alhamdulillah setakat ni pasangan saya memang sangat memahami dan dia memang kalau dia tak ada support daripada dia, saya tak ada sampai. Sebab komunikasi itu sangat penting saya kira kan, daripada ialah pasangan kita sendiri ataupun maupun dengan anak-anak juga kan. Komunikasi antara benda yang penting lah Puan. Macam kami pun dari segi rutin kerja harian dekat rumah pun semua kita tak ada harap orang luar yang buat, kita buat sendiri. Betul. Macam dari segi basuh pakaian ke, sidai pakaian ke, kalau antara saya dengan husband saya benda tu dah tak asing dah. Jadi macam jiran-jiran pun tak perlu nak heran lah kalau dia ada sidai kain ke, sebab benda tu kita buat give and kerjasama. take tau. Give and take. Betul, give and take. Kita tolong suami, isi tolong anak-anak kita. pun dah ada, yang paling besar pun tingkatan 1. Dia pun dah pandai untuk bantu buat kerja rumah semua. Jadi memang fahamlah, okey macam hari ni. Okey, hari ni Umi masuk TV kan. Okey, tak apalah, Umi yang dikenali kita orang dekat sekolah pun dapat macam efek daripada benda tu kan. Jadi macam orang akan kenal, tapi sebenarnya saya macam tadi ada isu segala aktiviti di post dekat Facebook kan. Saya pula bukan jenis yang selalu post setiap aktiviti kat Facebook. Cuma yang berkaitan dengan kerja sahaja. Okey, apa rasional Puan membuat tindakan seperti itu? Nak tanya juga ni. Okey, kalau dulu saya belajar daripada pengalaman dan kesilapan. Kalau dulu kan semua benda pun nak post. Masak pun nak post. Macam ni tadilah waktu drama awal tadi, semua benda dia nak post Sofi ni. Kita juga kan. Kan gurau je kan. Okey. Jadi tapi selalunya sebabnya ada orang dia itu cara dia healing. Post, lepas tu kawan-kawan komen, kita rasa macam kita ada interaksi dengan kawan-kawan yang lama, kawan-kawan kampus, kawan-kawan sekolah kan. Okey, kau masak apa semua kan. Macam baru-baru ni macam sembang-sembang kawan. Punten makanan yang viral tu. Kita kadang-kadang saya adalah macam saya rasa macam saya nak post tu, saya akan post je. Tapi selalunya memang berkenaan dengan kerja sahaja. Macam terlibat dengan kursus ke, sebab kita tahu circle dekat dalam kita punya Facebook lah terutamanya tu siapa. Okey, kalau ada ramai macam agensi ke, kita akan post yang berkaitan dengan khusus bawa anjuran dia orang ke. So berkenaan dengan keluarga tu sekali-sekala post tak apa. Itu bagi saya lah. Dia macam benda-benda dia sebenarnya bergantung pada kita. Sebab Facebook tu Facebook kita. Kita yang post tu ikut pada kenapa kita nak post. Tapi elakkan daripada post yang macam peli-peli, sebab kadang-kadang kita tak tuju kat orang tu pun, tapi orang tu dia ni peli aku ni kan. So elakkan daripada menulis benda-benda yang boleh menyebabkan orang lain prasangka. Nanti tiba-tiba masa-masa muka. So itulah macam tu. Okey, jadi perlulah untuk kita elakkanlah benda-benda. Okey, benda yang menulis itulah. Yang bahagia sikit tak apa. Tapi jangan terlalu bahagia lah. Jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan, berpada-pada. Betul. Kita nak balik kepada anak-anak kan. Sebab ada tak anak-anak kata macam, alah Umi ni asyik sibuk je, tak ada masa pun nak bawa pergi jalan-jalan. Kalau jadi macam tu kan, apa yang akan Puan lakukan? Okey, kalau dulu masa kecil tu, masa umur darjah 1 ke, dia memang ada macam tu. Kita pun akan rasa macam satu Ahad tak ada masa untuk anak-anak. Tapi sekarang ni bila dia orang dah besar, dah jam 3, dah jam 4, dah tingkatan 1, kita boleh dia orang boleh consider dengan kita arrangekan masa waktu cuti sekolah tu, peruntukkanlah masa untuk bawa dia orang makan. Sekarang ada budak-budak ni, macam anak-anak kita tak perlu pun setiap masa nak pergi cuti kat tempat mahal ke. Cukup dengan bawa dia orang pergi makan. Makanan pun suruh dia orang pilih nak apa. Makanan Korea ke, memang dia akan pilih. Kita ikut je lah, walaupun kita tak boleh terima kat tekak kita. Tak boleh nak telan. Kadang mak bapak ni kita selera kampung kan. Macam saya Korea, husband saya dia selera kampung. Anak-anak pula Korea, upah tunai kan. So kita ikut je, layan je. Makan je apa yang kita boleh makan. Kadang-kadang nak tengok, kita bawa lah pergi
wetland ke. Macam minggu ni kan ada program dekat wetland Putrajaya. Kita dah plan dah. Okey, kita nak bawa dia orang pergi sana. Janji siap-siap lah. Ya, janji siap-siap. Tapi kenalah tunaikan janji itu. Betul. Kalau tak, dia merajuk anak-anak kita. Betul. Kan? Lepas tu mulalah kata, cakap je. Lepas tu tak ada pun. Benda tu dulu. Tapi sekarang ni kita cuba juga bahagikan masa. At least bawa keluar ke. Dia orang sebenarnya kalau bawa pusing-pusing dah kereta pun dia orang dah happy dah. Yang penting adalah masa, quality Betul. bersama Quality time kan. Itu yang Kita macam together, kan? semenjak daripada PKP kan, dia ialah masa yang terbaik untuk kita bersama-sama dengan anak-anak. Ya. Daripada anak-anak kita hanya pandai mengaji tergagap-gagap tu, kita cari kelas online di kalangan macam saya yang mengajar anak-anak saya untuk mengaji online tu ialah saya punya kawan yang satu kampus dulu. Sampai sekarang ni dia dah habis Al-Quran dah. Jadi macam itu rasanya satu pencapaian walaupun kita sendiri tak mampu nak ajar dia, ada masa, kurang masa kan. Tapi dari segi screen time pun saya jenis yang akan pantau. Screen time, apa yang dia orang tengok. Kadang-kadang kita akan cakap, phone kita link tahu ada CCTV. Jangan main-main. Jangan macam-macam. Betul. So kita pantau dari segi benda tu. Tapi bukanlah kita semua benda kita nak sekat. Sebab ini zaman dia orang kan. Jadi macam kita bagi tapi kita lepaskan dengan kita guide macam tu. Betul. Kita memberi kepercayaan pada mereka. Dan mereka perlu menggunakan kepercayaan itu sebaik mungkin. Sebab bila dah tingkatan 1, anak tu dah macam kawan kita. Dah tak boleh nak marah dia macam dulu. Kalau dulu kita senang lah. Macam apa-apa je kita nak marah kan. Tapi sekarang ni kita dah macam sembang dia macam as a friend. Kawan baik. So benda yang saya ada admire lah dengan budak ni. So dia boleh kongsi dengan kita. Sebab yang sulung tu lelaki kan. Jadi apa-apa dia dah boleh share. Cikgu macam inilah. Saya tak boleh lah subjek ni. So kita senang. Kalau dulu macam nak cakap pun macam takut. Tak ada masa. Nak cakap pun letih balik rumah kan. Kalau dulu jenis yang bawa kerja balik rumah. Itu memang kami memang dah kurangkan benda tu. So biar kat rumah tu lepaskan dulu phone ke apa ke. Ambil anak-anak dulu. Baik. Dan saya kira ketika ini apa yang dilakukan oleh Puan secara holistik jaga keluarga, jaga anak-anak pasangan dan juga kerjaya. Jadi bagaimana sebenarnya Puan mendapat kekuatan untuk meneruskan kerjaya sebagai seorang usahawan dalam pada yang sama menjadi seorang suri rumah juga? Okey, macam yang saya cakap tadi, untuk dalam antara suri rumah dengan keluarga ni, kerjasama dengan pasangan itu sangat penting sebenarnya. Kalau kita seorang saja, kita buat sama-sama. Jadi sama-sama juga. Sebab bisnes ni ada turun naik dia. Lepas tu kita sometimes bukan dengan semua orang yang kita baik setiap masa. Ada masanya kita ada masalah begitu, masalah begini, masalah di tempat kerja. Contohnya masalah pengurusan ke, memang tak pernah larilah benda tu. Jadi benda tu nak kena dibincangkan elok-elok. Macam kami kalau berkenaan dengan bisnes ni, apa yang kami tak mampu nak buat, kita akan outsource. Kita akan cari dekat luar sebab selepas PKP ni kita memang nak kecilkan pengambilan staff. Jadi apa yang kita tak mampu nak uruskan tu kita cari outsource kat luar. Macam HR, macam account, kita memang memang ada ambil orang daripada luar lah untuk membantu kita uruskan benda tu. Tapi dalam masa yang sama, seperti benda-benda yang baru ni, kita sebagai usahawan tak boleh ketinggalan. Contohnya berkenaan dengan AI. AI bukan ChatGPT tu. ChatGPT semua orang boleh ni kan. AI, macam saya sendiri, saya jenis yang suka belajar. Dan saya dengar je apa yang baru tu, macam AI, saya cepat-cepat cari siapa yang boleh ajar saya. Sebab saya jenis yang saya tak nak macam staff je tahu. Saya kalau boleh, saya pun nak tahu benda tu. Betul. Kecuali macam jahitan. Kami ada tempat jahit tapi saya tak pandai menjahit. Tapi dekat situ macam husband saya tadi menguruskan production. Dia tahu berkenaan dengan potong kain, berkenaan dengan everything lah kecuali menjahit. Jadi menjahit tu kita serahkan kepada yang pakar, staff-staff kita lah. Macam di rumah
kalau kita dah berbincang, okey, awak buat yang ni, awak pergi yang ni. Macam hari ni, awak pergi sini. Jadi benda tu dah tak ada persoalan dah. Macam tak ada tekanan lah. Macam kita balik pun, dia tahu kita keluar dengan siapa. Jadi kita buat untuk kita punya perniagaan dan untuk keluarga kita. Lepas tu, satu yang selalu saya ingatkan dengan pasangan saya, kita berniaga ni bukan hanya untuk dunia saja, untuk akhirat sekali. Macam tu juga kita bawa staff kita bukan untuk dekat dunia je, dekat akhirat. Sebab tu masa awal-awal interview lagi, memang kita tekankan, okey, dekat sini solat, solat 5 waktu. Tapi benda tu sebenarnya susah untuk kita tekankan. Kadang-kadang okey, datang kerja seminggu, ada yang tak masuk kerja dah. Disebabkan benda tu. Tapi macam mana pun kita akan disoalkan. Jadi benda tu kita kena tekankan juga. So selain daripada kita bukan orang yang orang perasan baik, tapi biarlah kita sama-sama jadi baik. Betul. Macam itulah. Wow, itu dia. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Puan J selaku usahawan dan juga suri rumah. Dan itu dia antara kisah inspirasi ya, bagaimana beliau sendiri membahagikan masa bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan dan juga untuk menjadi lady boss yang baik. Dan kita juga perlu ada ilmu yang cukup untuk melaksanakan kerja kita sebagai seorang mungkin isteri, suami dan juga usahawan di luar sana. Terima kasih kepada Puan J lagi sekali. Sama-sama. Terima kasih juga sebab jemput saya.